Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan inayahnya kita dapat bertemu pada petang ini untuk kita lanjutkan lagi perbincangan kita tentang keindahan bahasa Al-Quranul Karim. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pertemuan yang lepas kita bincangkan berkenaan dengan taghayur siyaq, sirah ataupun bentuk yang sengaja Al-Quran bezakan. Yang mana tuan-puan akan dapati ada bentuk kepelbagaian pada bentuk kalimah, kalimah Al-Quran Karim. Itu disebut taghayuru as-siyaq ataupun ikhtilaful mabani, perbezaan struktur kalimah. Jadi setengahnya dia ada satu prinsip lah dalam bahasa Arab, ikhtilaful mabani yadullu ala ikhtilafil ma'ani. Saya tuliskan. Saya tuliskan. Okay. Kita sebutkan dekat sini, ikhtilafu al-mabani yadullu ala ikhtilafi al-ma'ani. Dalam bahasa Arab, struktur yang berbeza yang menunjukkan bahawa adanya perbezaan makna. Jadi itu yang kita pegang ni lah, bila bentuk yang dipelbagaikan dalam Al-Quranul Karim, jadi sudah tentu ia membawa kepada perbezaan makna. Jadi itu yang bakal kita bentangkan pada petang ini, insya-Allah. Contoh tuan-puan akan temui dalam surah Qaf, firman Allah, bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum. Kaum musyrikin Mekah bukan sahaja mengingkari kerasulan Nabi SAW, bahkan mereka merasa hairan. An ja'ahum munzirum minhum, macam mana boleh datang kepada mereka orang yang memberi peringatan dalam kalangan mereka sendiri. Faqala al-kafirun, maka orang kafir ini mereka berkata, hadza syai'un ajib. Ini adalah perkara yang menakjubkan. Itu bentuk yang diguna pakai dalam surah Qaf. Tapi jika anda bandingkan dengan kisah Nabi Allah, dekat sini, kisah Nabi Ibrahim AS, dalam surah Hud, qalat ya wailata, isteri Nabi Ibrahim berkata, ya wailata, peliknya, sungguh ajaib keadaanku. A'alidu, adakah aku melahirkan? Wa ana ajuzun, sedangkan aku ini ajuz, aku ini tua. Wa hadha ba'li syaikha, dan ini suamiku ini ba'li syaikha, telah pun tua. Inna hadha la syai'un ajib, sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat menghairankan. Kemudian dalam surah Sad, aja'ala al-alihata ilahu wahida, patutkah ia menafikan Tuhan-Tuhan yang berbilang itu dengan mengatakan Tuhan hanya satu? Inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat menakjubkan. Anda perhatikan dekat sini ada perbezaan. Yang pertama, dalam surah Qaf ayat yang kedua tidak ada kalimah inna, sesungguhnya. Tetapi dalam surah Hud ada kalimah inna, sesungguhnya. Kemudian ditambah dengan lam. Lam yang disebutkan di sini adalah lam al-muzahlaqah. Lam al-muzahlaqah. Apa itu lam al-muzahlaqah? Lam al-muzahlaqah, asalnya lam ini dia sebut inna la hadha syai'un ajib
Tapi yang disebutkan sebaliknya, lam itu digelincirkan. Zahlaq ni maksudnya apa? Digelincirkan. Digelincirkan masuk kepada kalimah la syai'un. Jadi inna hadha la syai'un ajib. Lam ini lam al-muzahlaqah. Apa pun nama lam ini, inna membawa maksud penegasan. Ditambah dengan lam yang kedua ni, ini menambahkan lagi penegasan. Berbeza dengan surah Qaf tadi, disebut hadha syai'un ajib. Tapi yang ini inna hadha la syai'un ajib. Berbanding dengan surah Sad, ditambahkan dengan inna, juga ada inna macam surah Hud, juga ada lam al-muzahlaqah. Ini la syai'un. Cuma yang ditambahkan pada surah Sad ini adalah ujab. Bentuknya sedikit berbeza daripada ajib. Ya, ajib ini maksudnya menghairankan. Ini adalah bentuk sifat ya. Tetapi bila ditambahkan lagi dalam bentuk mujab, ini sirah al-mubalaghah. Ya. Okey, jadi kalau kita perhatikan, kenapakah dalam surah Qaf berbeza dengan surah Hud, berbeza dengan surah Sad, penggunaan kalimah dalam nak mengungkapkan bahawa ini adalah perkara yang pelik. Kerana dalam surah Qaf ini, untuk datangnya seorang pemberi peringatan bukanlah pelik sangat. Cuma mereka saja tuturkan ini adalah perkara yang pelik, ataupun benda yang pelik ni bukanlah berat sangat. Jadi sebab itu hanya digunakan dalam bentuk hadza syai'un ajib, bukanlah pelik sangat. Ya. Berbanding dalam surah Hud, bila sebut adakah aku melahirkan anak ketika aku ni memang dah tua, ajuz, dan suami pun dah tua. Ya, tuan-puan pernah ada pengalaman melahirkan anak ketika waktu usia dah sangat senja. Kan? Anak kita nak dapat cucu tapi kita dapat anak. Jadi ini suasana yang berlaku pada Nabi Ibrahim AS. Maka ini adalah perkara yang sangat menghairankan. Dia bukanlah macam tadi, itu pelik yang ringan. Ini pelik yang berat. Maka didatangkan dalam bentuk inna hadha la syai'un ajib. Itu dalam surah Hud. Tapi bayangkan jika datang dalam surah Sad ini aja'alal alihata ilahu wahida. Nabi tersebut datang cuba memecahkan tembok keselesaan orang masyarakat kaumnya ketika itu. Jadi kaum musyrikin yang ketika ini mereka tak dapat terima macam mana Tuhan yang ramai ini boleh dijadikan sebagai Tuhan yang satu. Jadi aspek akidah ini adalah satu benda yang berat sebenarnya. Jadi bukanlah mudah untuk menukarkan kepercayaan yang mereka pegang selama ini. Maka oleh yang demikian didatangkan dalam kalangan mereka inna hadha la syai'un ujab. Sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat menghairankan. Anda perhatikan kalimah ujab ini asalnya ajib, tapi boleh ditukarkan dalam bentuk fu'al. Dia samalah kalau tuan-puan sebut kan, kalau orang tu tinggi, kita sebut tawil. Tapi kalau kita nak kata dia tinggi sangat, tinggi dia tu pelik daripada orang. Ya, kalau tawil ni, dia tinggi tapi boleh jadi ada orang yang setinggi dengan dia. Dia ada orang yang menyamai dia punya ketinggian. Tapi ini dahsyatnya tak ada orang yang boleh menyamai ketinggian dia ni. Kita panggil, dalam kalangan tinggi pun dia dah tinggi sangat ni. Maksudnya kalau orang Terengganu sebut ni lonjong. Ya, ni tual. Kita sebut tual. Tinggi sangat. Kalau tawil tinggi. Jadi boleh jadi ada lagi yang setaraf dengan dia. Kalau tual ni dia benda yang ganjil sangat dah ni. So sebab itu digunakan ujab. Samalah kalau tuan-puan sebut orang tu karim, mulia. Tapi kalau dia mulia sangat ni, kita sebut kuram. Ya, kuram ni maksudnya sangat-sangat mulia. Sama juga kalau dalam bahasa Arab biasanya sebut syajih. Orang tu semangat, orang tu jenis berani. Tapi kalau orang tu terlalu berani, kita sebut syuja'. Ya, syuja' ni terlalu berani. Jadi dekat sini, ujab ni dia guna pakai untuk menunjukkan bahawa keajaiban yang dituturkan oleh Muhammad ini berkenaan dengan Tuhan adalah perkara yang sangat mereka tak boleh nak terima.
Dan ini salah satu bicara Al-Quran menggambarkan bahawa untuk mengubah pegangan orang yang telah pun lama mereka ikut bukanlah satu benda yang mudah walaupun buktinya sangat jelas, ya. Kerana itu dia guna pakai inna hadza la syai'un ujab, kerana ia adalah perkara yang melibatkan pegangan mereka. Okey, jadi itu surah Sad, perbezaan Qaf, Hud dan Sad. Jadi kita katakan di sini ada perbezaan siyagh ataupun mabani, yang mana struktur kalimah itu jika diubah ataupun struktur ayat itu sendiri jika diubah, ikhtilaful mabani yadullu ala ikhtilafil ma'ani. Perbezaan struktur kalimah ataupun ayat menunjukkan bahawa adanya perbezaan makna. Okey, itu perbincangan tentang ajib ataupun mujab. Sekarang kita nak beralih kepada kalimah selanjutnya. Masih lagi ikhtilaful ma'ani, ikhtilaful mabani yadullu ala ikhtilafil ma'ani, ya. Iaitu dalam surah Al-An'am Allah katakan falamma ra'asy-syamsa bazighah. Kemudian apabila dia melihat matahari bazighatan, sedang terbit, qala hadza rabbi, dia berkata ini adalah Tuhanku, hadza akbar, ini adalah lebih besar. Sesetengah orang tersilap dalam menentukan kisah ini. Ada mereka berkata ini ketika Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhan. Sebenarnya ini adalah peristiwa Nabi Ibrahim telah pun mengenal Tuhan. Cuma Nabi Ibrahim AS sedang berdialog dengan kaumnya menggunakan hujah yang menggunakan hujah alam, ya, menggunakan akal ilmu logik untuk melawan hujah kaum Nabi Ibrahim AS. Di sini ada sedikit perbincangan selain daripada kalimah bari, iaitu bazighatan. Bazighatan ini adalah muannas, sedangkan hadza ini adalah muzakkar. Jadi untuk asy-syams kita guna muannas ke muzakkar. Jadi kita katakan untuk asy-syams dia boleh muannas maknawiyan. Secara maknawi dia boleh kita gunakan sebagai muannas. Tetapi lafzan, secara lafzian, secara lafaznya dia adalah muzakkar. Maka kita boleh guna untuk muannas pun boleh, asy-syams. Boleh juga kita gunakan untuk muzakkar. Okey, dekat sini disebut falamma afalat. Apabila matahari itu terbenam. Tadi sebut bazighah. Kemudian hadza. Kenapa tak sebut qala hadhihi rabbi? Tadi kita dah sebutkan. Kerana asy-syams kita boleh guna dua, muzakkar boleh, muannas pun boleh. Apabila matahari telah pun terbenam, qala, Nabi Ibrahim berkata, ya qaum, wahai kaumku, inni bari'um mimma tusyrikun, sesungguhnya aku orang yang berlepas diri daripada apa yang kamu syirikkan. Jadi anda perhatikan kalimah yang diguna pakai adalah bari'un. Ini adalah sifat musyabbahah macam tadilah ajib. Ajib juga adalah sifat al-musyabbahah. Saya tuliskan, ya. Sifatul musyabbahah. Ini semua ajib ataupun tadi apa, bari. Ini semua adalah sifatu al-musyabbahah. Sifat lah, sebenarnya sifat. So, dalam saraf nanti tuan-puan akan diperkenalkan dengan as-sifatul musyabbahah. Saraf ni apa? Saraf ni adalah pertukaran kalimah, pembentukan kalimah dalam bahasa Arab. Jadi ini semua, ini adalah sifat as-sifatul musyabbahah, sifat, ya. Dia ada bentuk yang lain tadi macam yang ni, kuram, itu ujab ataupun burak. Itu semua as-sighatul mubalaghah. Sighatul mubalaghah. Bentuk yang lebih ekstrim untuk kalimah tersebut. Okey, kita kembali balik tadi. Jadi bila berlaku kepada Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim menggunakan bari. Tapi anda bandingkan dengan surah Az-Zukhruf. Ketika Nabi Ibrahim juga bercakap dengan ayahnya dan kaumnya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapanya dan kaumnya.
Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku bara'. Dia sebut aku ni sifat berlepas diri. Mimma ta'budun, daripada apa yang kamu sembahkan. Illa allazi fatarani, melainkan Tuhan yang menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, kerana dialah yang satu-satunya yang memberi petunjuk kepadaku. Jadi anda bandingkan, ini bara, ini masdar. Beza bari dengan bara. Bari as-sifatul musyabbahah, tetapi bara ini adalah al-masdar. Apa itu masdar? Kalau tuan-puan sebutkan benar, benar, satu lagi kebenaran. Jadi ini antara uslub yang barangkali diguna pakai dalam cerita boy-boy kan. Dia sebut kebenaran, tak pernah mungkir janji. Jadi kebenaran diguna pakai itu adalah masdar. Sebenarnya maksudnya yang benar. Orang yang benar tak pernah mungkir janji. Orang yang benar itu as-sifatul musyabbahah. Tetapi bila digunakan kebenaran, maka didatangkan dalam bentuk masdar. Bila kita sebut saya ni orang yang benar, satu lagi saya ni sendiri kebenaran. Jadi kita sebut kebenaran tu bila digunakan dalam bentuk masdar, maksud yang disampaikan tu lebih ekstrim, lebih mendalam penggunaan kalimahnya. Ya. Contoh dalam bahasa Melayu kita yang ketara sangat, yang itulah kan, saya belum jumpa dalam karangan Melayu kita. Contoh kalau sebut saya ni sebahkan diri saya dengan contohnya kebijaksanaan. Lain dengan orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana tu itu as-sifatul musyabbahah. Dia bersifat bijaksana. Ini sikap kebijaksanaan tu bila disandarkan kepada dia. Jadi menunjukkan apa yang nak dibawa oleh penyampaian tersebut adalah lebih mendalam berbanding biasa. Jadi dekat sini Nabi Ibrahim bila berdialog, dia datangkan hujah, kemudian dia kata ini bariun, aku berlepas diri. Dia datangkan dengan sifat yang lebih ringan berbanding baraun. Tapi dekat sini aku sendiri adalah sikap berlepas diri. Sikap berlepas diri itu aku, kata Nabi Ibrahim. Menunjukkan apa yang kamu sembah ni memang aku sangat-sangat berlepas diri. Jadi dia datangkan dalam bentuk masdar. Selalunya tuan-puan, masdar ni kita tak guna untuk menunjukkan sikap sifat setengah manusia ataupun untuk kita sebut masdar kata terbitan tu untuk benda tu. Contohnya air itu manis. Satu lagi air itu kemanisan. Jadi kita sebut air yang manis tu betul. Air yang kemanisan tu nak kata kemanisan tu sendiri walaupun ada sifat manis, ini kemanisan tu sendiri disandarkan kepada air. Jadi sifatnya tu lebih mendalam. Walaupun kita tak guna dalam bahasa Melayu, tapi dalam bahasa Arab itulah penggunaannya. Jadi kalau boy digunakan kalimah kebenaran tu, siapa Papa Zola, saya rasa tak ada masalah ya. Kalau dia nisbahkan, disandarkan ikut kaedah bahasa Arab. Contoh tuan-puan akan temui bentuk yang sebegini juga dalam kisah Nabi Nuh bersama anaknya kan. Iaitu dalam surah Hud, Allah sebutkan qala. Dia berkata, Allah berfirman, ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Anak engkau itu bukannya daripada keluarga engkau. Dekat sini keluarga yang dimaksudkan dekat sini adalah orang yang beriman bersama engkau. Ya. Allah kata innahu amalun ghairu salih. Ia adalah amalan yang tidak salih. Dekat sini menyebabkan ada huraian yang agak kita kata lemah ya. Huraian yang lemah dia kata apa? Tindakan Nabi Nuh dalam mendakwa, dalam meminta kepada Allah supaya Allah jadikan anaknya yang dah meninggal itu termasuk dalam kalangan beriman, itu adalah amal yang tidak salih. Jadi ada yang sebutkan innahu amalun ghairu salih. Apa yang Nabi Nuh buat itu adalah tindakan yang tidak salih. Tapi sebenarnya bukan begitu maksud untuk ayat ini. Yang dimaksudkan kat sini adalah innahu, dekat sini bukannya tindakan Nabi Nuh, tapi anak Nabi Nuh itu sendiri. Anak Nabi Nuh merupakan amalan yang tidak salih. Jadi disebutkan ini merujuk kepada anak Nabi Nuh, bukannya tindakan Nabi Nuh alaihissalam. Kerana seorang Nabi itu maksum. Ya? Tanpa kita menafikan seorang Nabi itu ada teguran Allah kepada Nabi untuk menunjukkan bahawa
mereka juga manusia. Ya? Okay, itu innahu amalun ghairu salih. Untuk mereka yang mengatakan ini adalah tindakan Nabi Nuh, tapi amalnya tidak saleh. Tersebutkan, setiap apa yang dilakukan oleh seorang Nabi sentiasa serasi dengan syariat. Ya? Selari dengan syariat. Nah, jadi salih dekat sini bukanlah bermaksud tidak selari dengan syariat. Kalau mereka katakan ini adalah tindakan Nabi Nuh. Ya? Jadi dia kata ini bukanlah maksudnya tidak mengikut syariat, tapi tidak utama sahaja, ghairu salih. Jadi kita katakan di sini dua-dua kita boleh guna pakai, tetapi yang lebih kemasnya jika kita katakan ini merujuk kepada anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh merupakan amal yang tidak salih. Jadi dinisbahkan kepada amalun masdar untuk menunjukkan sifat tersebut lebih ekstrim. Kenapa sifat tu disebut dengan lebih ekstrim? Kerana ayahnya orang yang salih. Kenapa dia tidak juga beriman? Ya? Lainlah kalau dia ni ayah dia orang biasa-biasa, maka kita sebut innahu amilun ghairu salih, pekerja yang tidak salih. Tapi disebut amalun, ayahnya Nabi. Jadi tindakan dia sangat tidak salih. Sangat tidak baik. Amalun. Tindakan anak Nabi Nuh. Bukannya tindakan Nabi Nuh kat sini. Nabi Nuh ni, anak Nabi Nuh ni adalah orang yang sangat tidak salih. Jadi dia datang dalam bentuk amalun, bentuk masdar. Mudah-mudahan tuan-puan, setakat ini tuan-puan jelaslah ya, dengan apa yang saya cuba sampaikan. Jadi Allah kata, "Fala tas'alni ma laysa laka bihi 'ilm." Nabi Nuh, jangan tanya aku apa yang kamu tidak ada ilmu berkenaannya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku menasihatkan engkau supaya berhati-hati daripada tergolong dalam kalangan orang yang jahil. Jadi di sini digunakan dua masdar ya, dua kali. Satu az-zukhruf bara'un, satu lagi amalun. Selalu yang kita guna pakai juga adalah adlun. Ya. Rajulun adlun, lelaki yang adil. Kita gunakan adlun, itu penggunaan biasa dalam bahasa Arab. Adlun ini ia adalah masdar, keadilan. Jadi bila kita nisbahkan keadilan itu pada seseorang, bila kita nisbahkan keadilan itu pada seorang, jadi menunjukkan sifat adil yang ada padanya itu lebih dalam berbanding bersikap adil dengan sikap keadilan. Ya? Jadi mudah-mudahan jelas tuan-puan ya. Penggunaan masdar dan penggunaan sifat al-musyabbahah. Okay, saya teruskan. Kalau tuan-puan tak jelas, tuan-puan boleh maklumkan terus ya. Antara penggunaan yang berbeza dalam Al-Quran Karim iaitu bentuk jamak, bentuk plural. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, kamathali habbah, sama seperti habbah, biji benih, ya. Ambatat sab'a sanabil, yang mana setiap biji benih itu menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulah, pada setiap tangkai tersebut, mi'atu habbah, ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Di sini Allah beri perbandingan, perumpamaan bahawa harta yang disedekahkan itu dia akan berganda sebanyak 700 kali ya. 700 kali. Ada beberapa huraian lah tentang ayat ini. Yang pertama, bila sebut 7 dekat sini, tak semestinya bilangan 7. Boleh jadi maksudnya banyak. Ya, sebab dalam bahasa Arab, 7 boleh terjemah kepada bilangan 7. Boleh juga kita terjemahkan dengan maksud banyak. Jadi boleh jadi satu biji benih Allah tumbuhkan banyak tangkainya. Yang mana setiap tangkai itu ada 100. Anda perhatikan kalimah 100, ejaan bahasa Arab, mim, alif. Kita letakkan alif yang tidak ada pada sebutan. Ya, mi'ah ni. Jadi itu ejaan dalam Al-Quran dan itu juga diguna pakai dalam ejaan bahasa Arab pun. Jadi dalam bahasa Arab, kalau tulis 100, kita letak alif. Dan kita tak baca ma'ah, kita baca mi'ah. Ya. Tapi dalam Al-Quran ada juga yang gunakan 100 tapi tak ada alif ni. Nanti kita tengok ya. Jadi tuan-puan perhatikan dekat sini. Allah kata satu biji benih menumbuhkan
7 tangkai. Anda perhatikan yang lain, surah Yusuf. Waqala al-maliku, kata Raja Mesir, inni ara sab'a baqaratin siman. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor lembu yang gemuk. Ya'kuluhunna sab'un ijaf, yang dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Wa sab'a sumbulatin khudrin. Aku melihat 7 tangkai biji-bijian hijau. Wa ukhra yabisat. Satu lagi, yang lainnya adalah 7 tangkai yang kering. Ya ayyuhal malak, wahai pemimpin-pemimpin kaum. Aftuni fi ru'yai, tolong terangkan kepada aku tentang mimpi aku ini. In kuntum lirru'ya ta'burun, kalaulah kamu pandai mentafsirkan mimpi. Jadi anda perhatikan 7 juga, tapi di sini 7 tangkai tapi digunakan dalam bentuk jamak yang sebegini. Artinya tuan-puan, penggunaan plural dalam Al-Quran kadang-kadang Allah gunakan dalam bentuk jamak salim, ya. Jamak as-salim. Satu lagi jamak taksir. Apa itu jamak salim? Apa itu jamak at-taksir? Jamak at-taksir, bentuk tunggal dia tu dipecahkan sehingga menjadi satu bentuk plural, tapi bentuknya lain. Contohnya tadi, ya, kalimahnya sumbulah. Kemudian dipecahkan, dihancurkan kalimah sumbulah ni membentuk kalimah sanabil. Sanabil. Jadi anda perhatikan asalnya sumbulah, sin baris depan. Tetapi bila ditukar kepada jamak taksir, sin baris atas. Nun asalnya sukun. Kemudian bila ditukarkan kepada jamak taksir, nun berbaris atas. Ba ni baris depan. Tapi bila ditukarkan kepada jamak taksir, ba baris bawah. Ini jamak taksir. Sanabil. Ya? Ada lagi bentuk jamak salim, yang mana asal dia tu, perkataan tunggal dia tu tak berubah, masih lagi kekal. Ya? Contoh bila sumbulah, okay, bila tukar kepada jamak salim, dia akan jadi sumbulat. Sumbulat. Maksudnya tuan-puan akan dapati bentuknya sama dengan mufrad dia. Kalau kita buang beberapa huruf tambahan pun, dia masih lagi kekal huruf bentuk mufrad. Ini jamak salim. Jamak salim ini ada 2 jenis. Satu jamak al-mudzakkari salim. Yang kedua jamak al-mu'annatsis salim. Jamak muzakkar salim, jamak mu'annas salim. Beza antara penggunaan jamak salim dan jamak taksir. Jamak salim seringkali digunakan untuk merujuk kepada qillah. Jamak al-qillah. Apa itu al-qillah? Dia jamak tapi sikit, bawah daripada 10. Ya, kalau guna jamak muzakkar salim. Tetapi kalau guna jamak taksir, seringkali merujuk kepada jamak al-kasrah. Banyak tapi bilangannya betul-betul banyak. Jadi jamak qillah banyak tapi tak banyak sangat. Dia macam sebut banyak, lebih daripada 3, kurang daripada 10. Tapi kalau jamak kasrah, lebih daripada 10 ke atas. Sebut jamak kasrah. Jadi masa bila kita guna jamak taksir, masa bila guna jamak salim kita guna untuk bilangan yang bawah daripada 10. Jamak taksir kita guna bilangan yang lebih daripada 10. Itu selalunya, ya. Tapi boleh juga kadang-kadang kita guna jamak salim untuk merujuk pada bilangan yang ramai. Kenapa bila 7 tangkai dalam bab sedekah Allah datangkan dalam bentuk sanabil, jamak al-kasrah, bilangan yang merujuk kepada banyak betul. Berbanding yang bawah ini sab'as sumbulatin, didatangkan dalam bentuk jamak muannatsis salim. Jamak al-muannatsis salim. Apa perbezaan penggunaan jamak qillah dan jamak kasrah di sini? Jadi bila gunakan jamak qillah pada sab'as sumbulatin, menunjukkan bilangannya betul banyak tapi bawah pada 10. Jadi anda perhatikan, betul lah ni.
bila sebut 7 tangkai pokok yang hijau, dekat sini tidaklah dimaksudkan dengan bilangan yang terlalu banyak. Tapi bila sebut 7 tangkai yang ada biji yang banyak, ada bijinya 100, digunakan sanabil, menunjukkan ini jamak al-kathrah. Walaupun bilangan 7 bawah daripada 10, tetapi sengaja digunakan sanabil, jamak al-kathrah, untuk menggambarkan betapa banyaknya percambahan biji benih yang akan berlaku pada infak ni, pada sedekah. Jadi sebab itu digunakan sanabil. Jadi kita sebutkan di sini, ikhtilaful mabani yadullu ala ikhtilafil ma'ani. Perubahan struktur kalimah menunjukkan bahawa ada perbezaan pada makna kalimah. Penggunaan sanabil merujuk kepada jamak yang kathrah, bilangan yang betul-betul banyak, walaupun bawah daripada 10, tetapi setiap tangkai ini mempunyai 100 habbah. Yang bawah ini 7 tangkai merujuk kepada bilangan yang kurang daripada 10, dan jamaknya di situ adalah jamak al-qillah yang boleh dihitung oleh raja tersebut. Ya, itu beza sanabil dengan sumbulatin. Soalan, kenapa Al-Quran tidak menggunakan kalimah yang sama? Kenapa pada surah Al-Baqarah Al-Quran tak gunakan kamathali habbatin ambatat sab'a sumbulatin? Kenapa tak seragamkan sahaja? Kalau saya sedang menulis karangan, saya akan betulkan semua kalimah penggunaan sanabil sumber. Tetapi bila ada menunjukkan bahawa ia kalam bukan daripada manusia, ia kalam daripada Allah, itu prinsip yang paling mudah kita pegang. Mana-mana bentuk yang tidak seragam ini, tuan-puan boleh pegang awal-awal, menunjukkan ini kalam bukan manusia. Itu jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, hikmah di sebalik pemilihan lafaz ini. Itulah yang kita sedang bincangkan ini. Ya. Jadi kenapa disebut sanabil? Sanabil ini adalah jamak al-kathrah, sumbulat ini jamak al-qillah. Okey, kita teruskan lagi tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bentuk kalimah selanjutnya Allah sebutkan an'um dengan ni'am. Dua-dua ini jamak taksir dua-dua ni. Kalau tadi jamak salim dengan jamak taksir, kita boleh bezakanlah. Mana satu jamak qillah, mana satu jamak kathrah. Tapi kali ni kedua-dua ini jamak taksir. Cuma salah satunya ada jamak qillah, salah satunya ada jamak kathrah. Kita cuba perhatikan mana satu jamak qillah, mana satu jamak kathrah. Jamak qillah ni apa Ustaz Duk sebut banyak kali ni? Jamak qillah bilangannya sedikit walaupun banyak. Maksud bilangan sedikit ni walaupun banyak, bawah daripada 10. Berbanding jamak kathrah, ia bilangan yang lebih daripada 10. Itu secara asas. Tetapi Al-Quran kadang-kadang ia melanggar kaedah tersebut. Contoh sab'a sanabil. Kenapa bentuk ini dilihat agak bercanggah dengan kaedah asal? Kerana ingin dimaknanya banyak walaupun 7. Ya? Okey, kita teruskan. Allah berfirman dalam surah An-Nahl. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim merupakan satu umat qanitan lillah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifan, berdiri teguh, walam yakum minasyakirin, tidak pernah termasuk dalam kalangan orang-orang yang mensyirikkan Allah. Syakiran li an'umi, bukan setakat itu Nabi Ibrahim ini, syakiran, orang yang mensyukuri li an'umi, nikmat-nikmat Allah. Anda perhatikan ini bila Allah sebutkan sifat Nabi Ibrahim dalam surah An-Nahl, supaya kita sentiasa meneladani sifat Nabi Ibrahim sebagai satu umat yang qanitan lillah, hanifan dan syakiran. Ini seolah-olah makhluk yang juga ada kelakuan ini, ada sifat-sifat ini adalah pada seekor lebah kan. Lebah juga dalam surah An-Nahl merupakan makhluk yang qanitan lillah, makhluk yang taat pada Allah, makhluk yang syakiran li an'umih, yang mensyukuri nikmat Allah. Jadi Nabi Ibrahim juga watak yang dinyatakan dalam surah An-Nahl. Anda perhatikan dalam surah ini Allah kata Nabi Ibrahim kan kalimah an'um ini, untuk makluman tuan, ia teramat taksir. Ya. Cuma beza an'um dengan ni'am. Ni'am juga adalah jamak taksir.
Kita cuba keluarkan perubahan kalimahnya. Asalnya ni'matun. Ni'matun. Kemudian daripada ni'matun, kalau kita ubah kepada jamak salim, jamak muannats salim, dia akan jadi ni'mat. Ni'matun. Itu jamak al-muannats salim. Tetapi kita boleh ubah juga kepada jamak taksir, iaitu an'um. Jamak taksir yang lain, ni'am. Beza ni'am dengan an'um, an'um ini adalah jamak qillah. Bilangannya tak banyak sangat. Jamak kasrah bilangannya sangat-sangat banyak. Jadi sekarang ni saya nak bandingkan kenapa dalam surah An-Nahl digunakan jamak qillah. Ini jamak qillah. Nikmat yang banyak tapi taklah banyak sangat. Berbanding dalam surah Luqman, ni'amah. Ni'amah ni bilangan yang sangat-sangat banyak. Yang kita sebut dia adalah jamak kasrah. Kenapakah digunakan begitu? Ya? Anda perhatikan dalam surah An-Nahl sendiri Allah nyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung nikmat Allah yang disebutkan dalam ayat berkenaan, ayat yang ke-18, digunakan dengan bentuk ni'mat Allah, satu nikmat. Wa in ta'udu ni'mat Allah dalam surah An-Nahl, surah yang sama, ayat yang ke-18. Sekiranya kamu menghitung satu nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tak akan dapat kira. Itu baru satu nikmat. Maksudnya contoh nikmat penglihatan yang Allah kurniakan. Bila dikaji dalam bab penglihatan, dalam bab cahaya, dalam bab penglihatan, dalam bab optile dan sebagainya, nikmat ini adalah nikmat yang terlalu agung untuk kita hitungkan. Itu baru satu nikmat. Jadi untuk menghitung nikmat itu pun, satu nikmat itu pun adalah di luar batasan kemampuan manusia, walaupun untuk menghitung satu nikmat. Bayangkan lagi untuk mensyukuri nikmatnya, nikmat yang satu ini. Maka Nabi Ibrahim disebutkan boleh mensyukuri an'umi, nikmat-nikmat yang banyak tapi qillah saja, tak banyak sangat. Walaupun dia boleh mensyukuri nikmat yang banyak tu, tapi yang pelbagai, tapi nikmat tu yang dia boleh syukurkan itu adalah tak banyak sangat, sebab banyak lagi nikmat Allah. Ya? Jadi disebutkan satu nikmat tak mampu nak hitung. Ini kan lagi kalau betul-betul buat kerja menghitung nikmat ni, dia adalah satu usaha yang sangat sia-sia, sebab la tuhsuha, kita tak akan mampu nak hitung satu-satu. Maka itu baru nak hitung. Ini kan lagi kalau nak mensyukuri nikmat yang nak hitung pun payah. Ini kan lagi nak mensyukuri nikmatnya. Ya? Jadi kerana itu kerja mensyukuri nikmat Allah ni, kita tak akan mampu nak mensyukuri semua nikmat Allah berikan, maka didatangkan dalam bentuk jama' al-qillah. Jelas ya? Okey, tapi kalau anda bandingkan dengan surah Luqman ayat yang ke-20. Alam tarau, tidakkah engkau melihat annallaha sakhara lakum, bahawa Allah telah memudahkan untuk kamu, ma fis samawati, apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi, wa asbagha alaikum, dan Allah telah melimpahkan kepada kamu, ni bukan kepada kami, kepada kamu, ni'amahu, nikmat-nikmatnya, zahiratan wa batinah, ada nikmat yang zahir, wa batinah, ada nikmat yang tidak zahir. Jadi untuk menghitung nikmat yang zahir itu pun terlalu banyak. Tapi Allah sebutkan lagi wa batinah, ada nikmat-nikmat yang tersembunyi, yang tak jelas. Wa minan nasi man yujadilu fillah, dalam kalangan manusia ada yang berbantah mengenai Allah, bighairi ilmin, tanpa ada ilmu, wala hudan, tanpa ada petunjuk, wala kitabim munir, tanpa berdasarkan kitab Allah yang munir, yang menerangi. Jadi anda perhatikan, ini Allah cerita tentang nikmat yang Allah anugerahkan kepada manusia. Jadi oleh kerana nikmat yang Allah anugerahkan ini terlalu banyak, didatangkan dalam bentuk jama' al-kasrah. Jamak yang terlalu banyak. Ya? Jadi itu beza jamak al-kasrah dengan jamak al-qillah. Jadi anda boleh bezakan sekarang kenapa sikap Nabi Ibrahim disebut syakiran li'an'umi. Kenapa tak sebut lini'ami? Kerana untuk sebutkan lini'ami tu, nak kira pun tak mampu. Satu nikmat baru.
Ini kalau lagi nak kira beberapa nikmat. Maka untuk mensyukurinya lagi payah daripada nak mengira. Mensyukurinya, nak mensyukuri satu step yang pertama dulu, nak kira dulu. Barulah dia boleh syukur. Ya. Jadi ini sebab itu digunakan li'an'umi. Yang ini ni'amah. Nampak ya? Mudah-mudahan jelas ya tuan-puan. Okey, kenapa tak guna lini'matihi? Lini'matihi yang kita sebut tadi jamak salim. Untuk makluman tuan-puan, tak semua kalimah dalam bahasa Arab kita boleh ubah kepada bentuk jamak salim sewenang-wenangnya. Jadi ada jamak bagi beberapa kalimah, jamaknya taksir sahaja, tak ada jamak salim. Maka nikmat juga antara kalimah yang kebiasaannya bila ditukar kepada jamak, jamaknya jamak taksir bukan jamak salim. Maka datang dengan an'um. Cuma didatangkan bentuk satu lagi jamak al-kathrah, ni'am. Nanti ada lagi step yang lebih tinggi daripada jamak al-kathrah. Disebut satu lagi kalimah bentuknya adalah bentuk satu lagi kita sebut sirah muntahal jumu'. Bentuk yang terlalu jamak. Bentuk yang penghujung jamak. Ini nama dia sirah muntahal jumu'. Nanti kalau ada kesempatan kita boleh bincangkan ya, sirah muntahal jumu'. Okey, jelas ya penggunaan kalimah jamak killah dan jamak al-kathrah. Ini masih lagi topik perbincangan yang sama, iaitu ikhtilaful mabani. Yadullu ala ikhtilafil ma'ani. Perbezaan struktur kalimah menunjukkan bahawa adanya perbezaan makna. Anda perhatikan lagi dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-80. Kadang-kadang bila kita baca Al-Quranul Karim, antara perkara yang uniknya bila kalimah yang hampir sama diguna pakai, tapi kadang-kadang kita boleh tertukar. Contohnya dalam surah Al-Baqarah, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Digunakan ma'dudah. Ya. Satu lagi dalam surah Ali Imran ayat yang ke-24, illa ayyaman ma'dudat. Jadi dua-dua ni kalau kita baca terjemahan, dia tak akan lari sangat dalam terjemahan ni. Kami tidak sesekali akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang tertentu. Okey, anda perhatikan illa ayyaman ma'dudat dalam surah Ali Imran 2. Kami tidak sesekali akan disentuh oleh api neraka melainkan beberapa hari sahaja yang boleh dihitung. Jadi terjemahan dalam bahasa Melayu sama. Tetapi dalam bahasa Arab, penggunaan mufrad sebagai sifat ini dengan jamak sebagai sifat ini, dia dah memberi gambaran kepada maknanya, ada perbezaan makna. Kita perhatikan ya, macam mana surah Al-Baqarah digunakan ma'dudah, tapi surah Ali Imran digunakan ma'dudat. Okey, macam saya sebutkan tadi, bila guna jamak salim, selalunya ia merujuk kepada qillah. Jadi anda perhatikan dekat sini. Baik. InsyaAllah ya. Okey, jadi anda perhatikan di sini. Ayyaman ma'dudat. Ayyam ini ia jamak. Dan ia jamak taksir. Jamak pecah. Ya, jamak yang dipecahkan tadi. Bilangannya banyak. Beberapa hari. Tapi ma'dudat Allah sebut. Tapi boleh dikira. Itu dakwaan mereka. Mereka kata, duduk dalam neraka ni berapa hari je. Apa yang nak susahnya ma'dudat. Okey, tetapi berbanding dalam surah Al-Baqarah digunakan ma'dudatan. Ma'dudah. Diguna bentuk mufrad. Ya? Jadi di sini ia sedang mengajarkan kaedah. Satu, yang pertama, jamak taksir. Bila kita letakkan sifat, kita boleh gandingkan dengan sifatnya, iaitu sama ada tuan-puan boleh pilih mufrad atau juga jamak. Macam mana? Apa maksud dia? Contohnya tuan-puan. Kalimah anhar. Anhar ni apa? Anhar dekat sini maksudnya sungai. Jadi tuan-puan nak guna sungai yang mengalir. Tuan-puan boleh guna
Anhar ni jamak kepada sungai ya. Satu sungai nahrun. Jamak sungai anhar. Sungai-sungai. Jadi sungai yang mengalir, tuan-puan boleh guna dua bentuk. Sama ada jariyatun atau juga jariyatun. Tuan-puan boleh guna dua bentuk ni. Sama ada jariyatun yang mengalir ataupun yang mengalir juga jariyatun. Dua-dua ni betul. Cuma berdasarkan konteks. Kita gunakan jariyatun yang ini untuk merujuk kepada kasrah. Guna mufrad. Tetapi bila dijadikan sebagai sifat untuk sesetengah isim, ia menjadi kasrah, banyak. Kalau digunakan jamak salim ni, jamak muannas salim, dia membawa makna qillah dekat sini. Ya? Jadi sungai yang sangat banyak, jadi kita nak sebut mengalir, kita sebut jariyah. Tapi kalau sungai tu banyak, tapi taklah banyak sangat, bawah daripada 10, banyaklah juga, tapi tak banyak sangat. Kita guna jariyatun. Ya? Jadi sama lebih kurang yang dekat sini, ayyaman ma'dudat dengan ayyaman ma'dudah. Ma'dudah merujuk kepada hari yang sangat banyak. Kasrah. Oh. Kasrah. Maksudnya Ustaz, maksudnya kalau ada tol merbutah tu kira kasrah, boleh fikir macam, boleh cakap macam tu. Sekiranya dijadikan sebagai sifat. Kalau dia tak ada ayam ni, dia tak boleh, kita tak sebut kasrah lah. Tapi ni bila dijadikan sifat kepada jamak taksir. Dapat ya? Itu penggunaan dia. Jadi anda boleh bandingkanlah sendiri. Lepas ni kita akan ceritakan lagi dalam Al-Quran. Jadi macam tadi lah, sumbulat dengan sanabil. Yang tadi tu bukan sifat. Yang tadi tu memang dia benda yang dihitung, ma'dud kita sebut ya. Benda yang dihitung sendiri. Okey, itu sumbulat dengan sanabil. Yang ini dijadikan sebagai sifat. Maka salim selalunya merujuk kepada qillah. Yang itu satu lagi kasrah. Okey, macam mana saya boleh faham ini adalah kasrah, ini adalah qillah? Kita tengok ya. Kita tengok konteks. Anda perhatikan. Yang ini disebut qalu, mereka berkata. Disebut ini dzalika bi annahum, ini kerana mereka berkata. Ada dzalika bi annahum, ini satu lagi tak ada dzalika bi annahum. Kita tengok lagi. Qul attakhadhtum 'indallahi ahda. Apa yang mereka sebut? Adakah kamu sudah mendapat janji daripada Allah? Falan yukhlifallahu ahda. Sedangkan Allah tidak akan menyalahi janjinya. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Atau hanya kamu mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui. Jadi dekat sini terpaksa dibentangkan apa dialog untuk berhujah dengan mereka, untuk membalas dakwaan mereka. Tetapi kalau dekat sini ayat yang ke-24 tidak dinyatakan apa cara nak jawab. Tapi disebut wagharrahum. Ya? Mereka sebenarnya diperdayakan fi dinihim, dalam agama mereka, makanu yaftarun, oleh dakwaan apa yang mereka ada-adakan. Dekat sini menunjukkan sifat yang disebut dalam surah Ali Imran lebih ringan daripada sifat yang dinyatakan dalam surah Al-Baqarah. Itu yang kedua. Yang ketiga, anda perhatikan sendiri. Dalam surah Al-Baqarah banyak bercerita tentang orang Yahudi. Dalam surah Ali Imran bercerita kepada lebih berfokus kepada ahli kitab dalam kalangan orang Kristian. Maka sikap orang Kristian ni, kekufuran mereka tidaklah sedahsyat macam kekufuran orang Yahudi. Jadi sebab itu disebut cara nak berhujah dengan mereka, qul attakhadhtum 'indallah. Dekat sini hanya cerita tentang perangai mereka. Menunjukkan sifat yang disebut dalam surah Ali Imran ayat ke-24 tidaklah seberat macam sifat yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-80. Kita tengok, kita bandingkan ya. Ini ayat ke-80. Allah ceritakan perangai orang Yahudi ayat 75 sampai 79. Afatatma'una, adakah kamu nak sangat ayyuminu lakum, mereka beriman kepada kamu, wa qad kana fariqum minhum, sedangkan sebahagian daripada mereka ini yasma'una kalam Allah, telah mendengar kalam Allah. Summa yuharrifunahu, dahsyatnya sifat mereka ni, mereka dah dengar kalam Allah, sepatutnya mereka dapat hidayah, tapi summa yuharrifunahu, tapi mereka ubah, min ba'di ma aqaluh, setelah mereka memahaminya, wahum ya'lamun, dan mereka tahu sebenarnya.
Wa idza laqul ladzina amanu, Allah cerita perangai mereka ni, bila mereka bertemu dengan orang beriman, qalu amanna, mereka berkata kami beriman. Wa idza khala ba'dhum ila ba'd, dan apabila mereka meninggalkan antara satu sama lain ataupun mereka berjumpa sama mereka, qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum, mereka berkata, adakah kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah Allah terangkan kepada kamu dalam kitab Taurat, liyuhajjukum bihi inda rabbikum, nanti mereka boleh lawan balik, berujar dengan kamu bila kamu bentangkan. Afala ta'qilun, kamu tak fikir ke? Ini dalam kalangan orang Yahudi, mereka pun tak berani nak cerita banyak, takut nanti jadi hujah balik ke atas mereka. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang mereka rahsiakan, wa ma yu'linun, apa yang mereka zahirkan. Wa minhum ummiyun, dalam kalangan mereka ini ada yang buta huruf, ummiyun, la ya'lamun al-kitab, tidak mengetahui isi kitab, illa amaniya, melainkan penerangan-penerangan yang bohong sahaja, wa inhum illa yadhunnun, dan apa yang mereka tahu itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah berdasarkan sangkaan semata-mata. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitab, Allah kata celakalah orang-orang yang tulis kitab ni, biaidihim, dengan tangan mereka, kemudian summa yaquluna hadza min indillah, kemudian dia dakwa ini daripada Allah, liyashtaru bihi thamanan qalila, kerana dia nak menjual, berniaga dengan harga yang sangat rendah. Fawailul lahum mimma katabat aidihim, maka kecelakaan yang sangat besar bagi mereka dengan apa yang mereka tuliskan dengan tangan mereka. Wawailul lahum mimma yaksibun, 3 kali Allah sebut kecelakaan untuk mereka. Tapi anda bandingkan dengan surah Ali Imran, ya, ayat 23 hingga 24. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab, tidakkah engkau pelik wahai Muhammad tentang orang yang telah diberikan sebahagian daripada kitab? Dekat sini diterjemahkan orang Yahudi, ya. Okey, tapi surah Ali Imran ni pokok perbincangannya lebih kepada orang Kristian, berdasarkan pandangan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Beliau mengatakan hampir semua kalimah ahlul kitab dalam surah Ali Imran merujuk pada orang Kristian. Namun siapa pun mereka yang disebutkan dalam surah ini, ya, sifat mereka tidak sedahsyat dalam surah Al-Baqarah. Kita tengok, ya. Yuda'una ila kitabillah, mereka diajak kepada kitab Allah, liyahkuma bainahum, supaya kitab itu menjadi hakim dalam kalangan mereka. Summa yatawalla fariqum minhum, tetapi sebahagian daripada mereka berpaling, wahum mu'ridun, mereka berpaling. Dzalika bi'annahum, ini kerana mereka berkata, qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat, tidaklah neraka akan menyentuh kami melainkan hari yang sedikit. Anda perhatikan di sini perbezaan kelompok yang disebutkan dalam surah Ali Imran dengan perbezaan kelompok yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Kelompok ini sikapnya tak sama, ya. Sikap yang pertama ini perangainya lebih dahsyat dan nampak kebenaran. Kemudian mereka ubah lagi, kerja mereka menyesatkan orang lain lagi. Tapi yang ini, mereka nampak kebenaran, diajak kepada kitab Allah, tapi mereka berpaling. Tidaklah sampai mereka menyesatkan orang lain sekali. Yang disebutkan dalam ayat ni lah. Dan tak disebutkan lagi wailun untuk mereka dekat sini, ayat surah Ali Imran. Tadi Al-Baqarah wailun 3 kali. Jadi untuk mereka rasakan neraka yang lebih lama tu, Al-Baqarah disebut ma'dudah, hari yang berbilang-bilang, tapi ma'dudah, banyak, kathrah. Yang bawah ni qillah, sebab perangai mereka tak dahsyat macam yang atas. Jadi ikhtilaful mabani yadullu ala ikhtilafil ma'ani. Mudah-mudahan jelas ya tuan-puan dari sudut perangai yang Allah maklumkan dekat ayat ini antara surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Jadi ayat ini antara ayat yang kita sebut ayat mutasyabihat lah kalau orang yang menghafal Quran, ya. Sebab ayat ni selalu orang tertukar. Mana satu ma'dudah ke ma'dudat, je, selalu tertukar. Jadi tip untuk mereka yang sedang menghafal Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 80 dan Ali Imran ayat 24, cara kita nak kenal ma'dudah ataupun ma'dudat dengan cara macam mana, anda perhatikan konteks ayat. Kalau datang dalam bentuk mufrad tetapi dijadikan sebagai sifat untuk ayam, ini kasrah. Yang bawah ini adalah qillah. Jelas, ya? Kalau tak jelas, boleh maklumkan.
Okey, saya teruskan dengan contoh berikutnya. Kalau berat, tuan-puan boleh maklumkan ya. Perasan atau tidak tuan-puan dalam Al-Quran, kadang-kadang Allah gunakan kalimah as-sama, langit. Kadang-kadang Allah gunakan as-samawat. Waalaikumsalam warahmatullahi, silakan. Boleh tak kita buat macam satu formula bila macam kata bila kita jumpa ayamin ma'dudat tu, bila dia dalam bentuk jamak muannas salim, dia kilah kalau dia dalam sifat. Seperti walaupun dia tidak ada ayat yang mutasyabihat lah, macam kata wazkurullah fi ayamin ma'dudat. Jadi di situ kita boleh ambil bahawa ayam tu boleh dikira lah, sebab dia gunakan jamak muannas salim. Bolehkah kita buat macam itu sebagai panduan? Betul, puan. Memang boleh kita buat sebagai panduan. Wazkurullah. Jadi dia tu macam opposite kepada sumbulah. Sumbulah bila sebab dia tidak digunakan sebagai sifat, dia kalau jamak muannas salim, dia dia jadi apa? Jamak muannas salim dia jadi kilah lah. Betul. Jamak muannas salim. Jadi dia opposite. Dia opposite kalau dia tak, kalau apa dia? Kalau dia bukan sifat, dia adalah kilah. Kalau dia sifat, dia adalah kilah. Kalau dia bukan sifat, dia adalah itu tu. Macam mana tu Ustaz? Macam opposite kan dia tu. Dia bukan opposite dia, saya sebutkan dia. Okey, dua-dua jamak salim ni, jamak muannas salim, dua-dua keadaan, baik dia dalam keadaan bukan sifat ataupun baik dalam keadaan sifat. Contoh tadi kan. Contoh tadi sumbulat. Ini bukan sifat, tapi ini isim biasa yang dijadikan sebagai bahan kiraan kita ni kan. Satu lagi kita nak bandingkan dengan kalimah apa tadi? Kalimah ma'dudah. Ma'dudat. Okey, kedua-dua ini adalah jamak kilah, kedua-dua ini. Lawan dia apa? Okey, ini isim biasa, yang ini sifat. Lawan dia apa? Maaf ya, rumah tepi jalan. Okey, lawan dia mestilah kita gandingkan dengan jamak juga, tapi jamak kasrah, sanabil. Yang ini lawan dia bukan jamak kasrah, dia kita nak tentukan dia sebagai jamak kasrah, dia datang dalam bentuk mufrad. Ya, nampak mufrad, tapi bila dijadikan sifat dia jamak kasrah. Yang ini memang dia jamak, sama-sama jamak. So, kesimpulan dia, jamak muannas salim sebagai isim biasa ataupun sebagai sifat, dua-dua merujuk pada jamak kilah. Lawan dia ni je, jamak kasrah ni yang kita kena bezakan. Masa bila nak gunakan sebagai mufrad yang muannas, satu lagi jamak kasrah yang macam ni. Ya? Jelas ya? Okey. Jadi soalan seterusnya yang kita boleh timbulkan, boleh tak saya nak kiaskan, tadi kita nak bandingkan dengan ayat yang mutasyabihat ni, dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Satu lagi ma'dudat, satu lagi ma'dudah. Tapi sekarang ni dia tak ada bandingan, dia tak ada mutasyabihat dia. Saya jumpa ma'dudat, contohnya dalam ayat tentang puasa kan, ayat yang ke-184. Kenapa disebut ayyaman ma'dudat, tak sebut ayyaman ma'dudah? Ma'dudat dekat sini jamak kilah, betul tak? Okey, tapi satu lagi ma'dudah, jamak kasrah. Kenapa dalam bab puasa Allah sebutkan ma'dudat, jamak kilah bukan jamak kasrah? Itu soalan dia lah. Jadi kita katakan dekat sini, ini hari kita puasa adalah hari yang pada peringkat awal Allah nak bagi petunjuk, motivasi kepada para sahabat ridwanullahi alaihim. Iaitu puasa sebulan ni sebenarnya harinya tak banyak pun. Kilah ni sikit je. Kan? Cuma faman tatawwa'a khairan, Allah sebut wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang mampu puasa tapi tak nak puasa, dia boleh. Dengan syarat macam mana? Fidyatun ta'amu miskin. Dia kena bagi fidyah makan pada orang miskin. Tu peringkat awal ibadat syariat puasa. Jadi peringkat awal nak bagi motivasi, dia guna ma'dudat. Walaupun 30 hari lebih ni daripada 10. Ini jamak kasrah. Tapi masih lagi bilangan yang tak terlalu banyak. Sebab setengah orang dia lalu,
Sekejap je dah hujung bulan puasa. Contoh tadi yang puan maklumkan tadi, al-hajju ashhurum ma'lumat. Tu maklumat bukan makdudat. Okey. Wadhkurullah fi ayyamin. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Selepas dia lah. Ya. Dekat sini wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Okey, kita sebut dulu. Bila sebut al-hajju ashhurum ma'lumat, haji itu adalah pada bulan maklumat. Nah, saya jumpa lagi jamak salim. Ini maklumat. Okey. Digandingkan dengan ashhur, bulan-bulan, ini jamak. Cuma saya tak kenal ni jamak qillah ke jamak kathrah. Kebetulan tadi je saya dah maklumkan ini an'um. Atas wazan yang sama dengan an'um tadi, saya kenal lah ini barangkali jamak qillah kan. Sebab an'um tadi kan. An'um satu lagi ni'am. Okey. Saya tengok lagi betul ke jamak qillah? Maklumat. Datang lagi muannas salim, ini jamak qillah. Okey. Haji pada bulan-bulan yang diketahui tuan-puan, bulan haji ni dia bukanlah bulan yang dominan dalam satu tahun. Ya. Jadi sebab itu kita sebut ashhurum ma'lumat. Jadi bilangan yang sedikit sangat jamak qillah. Okey, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ini pada musim haji. Sebutlah akan Allah fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang beberapa hari sahaja. Tuan-puan bandingkan dengan hari puasa dengan hari haji. Sudah tentu hari haji tidaklah selama macam hari puasa, sebab itu dia tak sebut ayyamin ma'dudah, tapi ma'dudat. Wadih. Ya. Jelas ya? Jazakallah. Allah jazakumul khair. Jadi setengah orang dia nak buat kesimpulan, dia kata boleh jadi surah Al-Baqarah ni semua ma'dudat. Tetapi dia tersilap. Yang tadi dalam ayat yang ke-80 tadi itu bukan ma'dudat, tapi ma'dudah. Ya. Tetapi bila bandingkan dengan Ali Imran itu ma'dudat. Jadi apa signifikan ataupun petanda, petunjuk menunjukkan ma'dudat ke ma'dudah, banyak ke sikit, qillah ataupun kathrah. Jelas ya? Tapi saya tunjukkan ayat mutasyabihat ni supaya kita boleh bezakan. Tapi kita boleh kiaskan pada mana-mana tempat. Tuan-puan jumpa tempat lain, kenapa dia guna jamak muannas salim? Ini menunjukkan qillah. Ada soalan, ada tambahan ataupun luahan, silakan. Sebab Alhamdulillah, jelas. Contoh jelas ya. Jadi ini ke arah kita melangkah ke satu tahap yang lebih tinggi daripada sekadar nahu. Nahu itu grammar. Dalam balaghah kita bincang kenapa digunakan jamak qillah, jamak kathrah. Dia bukan sekadar bincang mana jamak, mana mufrad. Itu nahu, balaghah ataupun spesifiknya ilmu al-ma'ani nama dia. Ilmu al-ma'ani kita bincang lagi kenapa dekat situ dia gunakan mufrad sebagai sifat. Dalam nahu disebut boleh tak boleh. Itu memang boleh. Dalam balaghah dibincang hikmah ataupun makna di sebalik pemilihan lafaz tersebut. Jadi mudah-mudahan selepas ini tuan-puan lebih dapat memahami kalam Allah dengan lebih mendalam ya. Mudah-mudahan. Okey, kita teruskan lagi. Kalau ada soalan terus nyatakan sahaja. Okey, sebagai contoh yang lain, penggunaan as-sama dan as-samawat. Pernah atau tidak tuan-puan terfikir kenapa dalam surah Al-Anbiya Allah sebutkan qala rabbi, dia berkata Rabbi Tuhanku ya'lamul qaul, mengetahui perkataan fis sama, digunakan bentuk tunggal ni, as-sama mufrad lah ni, wal ard, dan bumi. Sedangkan dalam surah Al-Furqan dalam masa yang sama Allah sebut qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra, katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Tuhan yang mengetahui as-sirra, rahsia, fis samawat, langit-langit, wal ard, dan bumi. Dari setengah orang dia berfikir as-sama dekat sini maksudnya langit yang tunggal. Yang bawah ni as-samawat, langit yang banyak. Sedap. Tapi kenapa Al-Quran tak menggunakan as-sama pada semua tempat ataupun as-samawat pada semua tempat? Jadi jawapan yang pertama macam biasa, bentuk yang tidak seragam dalam Al-Quran menunjukkan itu kalam bukan manusia. Itu jawapan yang paling ringan tuan-puan. Lepas ni kalau tuan-puan temui bentuk yang tidak seragam dalam Al-Quran, kita tidaklah terus tahu hikmah di sebalik perbezaan tersebut. Tapi jawapan yang paling simple kita boleh jawab, ini menunjukkan ini di luar kotak pemikiran manusia.
Bila di luar kotak pemikiran manusia, ini kalam bukan manusia. Bila bukan kalam manusia, kalam siapa lagi? Kalam Allah yang Maha Al-Alim, yang Maha mengetahui, Al-Hakim yang Maha bijaksana, Maha Al-Kalim yang Maha berkata-kata. Ya. Jadi kat sini Allah gunakan kalimah as-sama, as-samawat. Okey, sekarang ni kita dah tahu jawapan yang pertama. Sudah tentu kita nak beralih kepada jawapan yang kedua. Saya takkan berpada dengan satu jawapan tadi. Takkan sekadar itu saja. Maka saya cari hikmah di sebalik itu. Ya. Tapi boleh tak nak jawab yang sekadar jawapan yang pertama? Itu boleh. Tuan-puan pergi mana-mana, semua subjek yang ada dalam Al-Quran, nampak tak sama? Itu menunjukkan kalam bukan manusia. Ya. Cuma sudah tentu kita mahukan jawapan yang lebih lagi daripada tu. Maka kita cari jawapan yang kedua. Jawapan yang kedua iaitu kita main pada aspek bahasa untuk ayat ni. Ya. Kalimah al-qaul. Allah sebut Allah mengetahui al-qaul. Perkataan. Kalau bawah ni Allah mengetahui rahsia. Jadi ada beza perkataan, ada beza rahsia. Agaknya mana lebih umum, mana lebih khusus. Ya. Lawan pada rahsia, perkara yang nyata yang tidak rahsia, al-jahr. Ya, lawan kepada asir adalah al-jahr. Jadi asir ni lebih kecil daripada al-qaul. Al-qaul ni lebih umum. Perkataan ni ada dua jenis. Satu perkataan rahsia. Satu lagi perkataan yang tidak rahsia, al-jahr. Dua-dua ni al-qaul. Jadi yang lebih besar, yang lebih banyak adalah al-qaul. Asir tu lebih kecil. Tetapi kenapakah bila disebutkan dengan langit yang digandingkan ayat Al-Anbiya ini disebut as-sama, kata mufrad. Yang bawah ini digunakan jamak muannas salim, as-samawat. Kalau saya belajar bahasa Arab, bukankah as-sama ini mufrad, tunggal, bilangannya lebih sedikit daripada as-samawat. Jadi itu yang kita nak bincangkan pada petang ini ya. Anda perhatikan bukti bahawa setiap perkataan itu dia boleh terbahagi kepada dua. Satu asir, perkataan rahsia. Satu lagi al-jahr, perkataan yang bukan rahsia. Iaitu anda perhatikan dalam surah Al-Mujadilah ataupun Al-Mujadalah. Alam tara ilal ladzina nuhu anin najwa. Tidakkah engkau memerhatikan akan orang-orang Yahudi telah dilarang daripada an-najwa, bisikan. Ni asir ni. Summa ya'uduna lima nuhu anhu. Kemudian mereka berbalik melakukan perbuatan yang telah dilarang kepada mereka. Wa yatanajawna bil itsmi wal udwan. Serta mereka berbisik-bisik, mereka bernajwa bil itsmi, berkenaan dengan melakukan dosa, wal udwan, melakukan pencerobohan serta wa maksiatir rasul, menderhakai rasul. Wa idza ja'uka hayyauka, dan apabila mereka datang kepada kamu, hayyauka, memberi ucapan salam, bima lam yuhayyika bihillah, dengan lafaz, bukan dengan menggunakan lafaz yang Allah berikan kepada kamu, wa yaquluna fi anfusihim, dan mereka berkata kepada diri mereka, laula yu'adzibunallahu bima naqul, sepatutnya kami diseksa oleh Allah disebabkan perkataan yang kami sebutkan tadi. Jadi dekat sini kalimah naqul diguna pakai merujuk kepada boleh jadi an-najwa, boleh jadi pada hayya yang mereka, tahiyyah yang mereka ucapkan itu. Jadi naqul, kalimah qaul boleh merujuk pada sir ataupun najwa, ataupun satu lagi tahiyyah yang jelas, al-jahr. Okey, itu prinsip asasnya. Okey, sekarang ni saya nak bandingkan kenapa dalam ayat ayat dalam Al-Anbiya diguna as-sama, tapi Al-Furqan diguna as-samawat. Ya. Sekarang kita dah tahu al-qaul ni lebih besar, skopnya berbanding as-sir. Tetapi kenapa bukan di sini as-sama, yang atas ni as-samawat? Sekarang ni kita teruskan perbincangannya. Yang pertama, as-sama dalam bahasa Arab dia boleh bawa dua maksud. As-sama dalam bahasa Arab dia boleh bawa dua maksud. Kalimah yang boleh bawa dua maksud ni tuan-puan, dia ada satu perbincangan, topik kecil dalam perbahasan bahasa Arab. Dia sebut ini dalalah
ihtimaliyah. Lafaz yang mengandungi makna lebih daripada satu, itu dalalah ihtimaliyah. Lawan dia dalalah qat'iyah. Lafaz yang mengandungi satu makna sahaja. Jadi as-sama' antara lafaz yang mengandungi dua makna. Apakah maknanya? Makna yang pertama adalah wahidatus samawat. Satu langit. Satu sahaja daripada banyak langit tadi tu. Jadi dia mufrad kepada as-samawat. Makna yang kedua, kullu ma alaka. Setiap apa yang berada di atas kita. Jadi digunakan as-sama' juga. As-sama' datang daripada kalimah sumu. Sumu ni tinggi. Jadi kita guna pakai sumu ataupun as-sama', semua benda bagi semua benda yang berada di atas. Walaupun rumah saya, bumbung saya boleh sebut sama'? Boleh sebut sama'. Ya? Untuk makna yang kedua tadi. Rumah tingkat atas, kita boleh sebut juga as-sama'. Walaupun tak sampai lagi sampai langit. Nampak lagi burung yang berterbangan di atas, kita boleh sebut as-sama' juga. Kapal terbang yang di atas, kita boleh sebut as-sama'. Semua langit yang ada di atas, kita boleh sebut as-sama'. Jadi as-sama' dengan makna yang kedua, ia lebih merangkumi makna yang skop yang lebih besar berbanding as-samawat. Jadi as-sama' boleh ada dua bentuk. Satu, wahidatus samawat, sama ada dia lagi kecil daripada samawat. Yang kedua, as-sama' lebih besar daripada as-samawat. Nampak? Macam bertembung. Lebih besar ke lebih kecil? Bezanya dia bukan bertembung. Bezanya as-sama' tadi satu samawat. As-sama' yang kedua tu semua benda yang ada di atas. Contohnya kopiah ni saya nak sebut as-sama'. Tapi sebab dia melekat, kita tak sebut sama' lah. Ya? Kalau dia tak melekat ni. Contohnya saya nampak lampu kat atas. Saya sebut as-sama'. Saya sebut as-sama'. Boleh. Ya? Semua benda yang berada di atas kita sebut as-sama'. Okey, anda perhatikan. Dalam Al-Quran. Allah sebut walaqad zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabih. Ini merujuk pada satu samawat tadi yang lebih kecil daripada as-samawat. Dan demi sesungguhnya kami hiaskan langit dunia, langit yang dekat. Ini satu wahidatus samawat. Bimasabih, dengan bintang-bintang. Masabih ni kita boleh sebut sama juga. Ya, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Itu dalam surah Al-Mulk. Dalam surah Al-Hijr, Allah katakan, walau fatahna alaihim baban minas sama'. Kalau kami bukakan kepada mereka mana-mana pintu langit. Jadi ini langit yang membawa maksud satu daripada banyak langit. Ya? Okay. Tapi ada ketikanya anda perhatikan dalam surah Nuh, langit yang Allah sebut dekat sini bukannya maksud langit. Tapi bermaksud apa yang ada di atas kita. Contoh, yursilis sama'a alaikum midrara. Dia menghantarkan langit ke atas kamu midrara, mencurah-curah. Langit apa yang mencurah-curah ni? Yang dimaksudkan dekat sini, ini bukan langit as-sama' dekat sini. Ini adalah hujan. Kenapa disebut hujan dengan as-sama'? Betul, sebab ia berada di atas. Jadi dia mengutuskan hujan. Hujan oleh kerana berada di atas, dia gunakan as-sama'. Okay, anda perhatikan lagi surah Ar-Ra'd. Anzala minas sama'i ma'a. Dia menurunkan daripada langit itu air. Tuan-puan, air itu turun daripada langit ke ataupun turun daripada awan? Jadi dekat sini as-sama' dekat sini bukannya maksud langit kita ni. Ini maksudnya awan. Barangkali sebab itu jugalah dalam mulut kita bahagian atas kita sebut langit-langit. Sebab langit itu merujuk pada atas. Tak semestinya sky ni. Langit yang kita lihat dengan mata ni. Jadi benda yang berada di atas dipanggil sama'. Jadi barangkali kerana itu bahasa Melayu panggil sama' pada langit-langit ni. Sebab benda tu berada di atas. Jadi dekat sini ayat 11 surah Nuh, ini as-sama' merujuk pada hujan. As-sama' ar-ra' ni maksudnya bukan langit, tapi dekat sini adalah awan yang menurunkan air. Fasalat awdiyatum biqadariha. Maka mengalirlah ia membanjiri awdiyah, wadi-wadi, lembah-lembah, biqadariha, menurut kadarnya. Fahtamalas sailu zabadar rabiya.
tuan-puan boleh baca tadabbur ayat ini. Okay, firman Allah dalam surah Al-An'am, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah lil Islam." Barang siapa yang Allah berkehendaki untuk memberi petunjuk kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam. Allah melapangkan dada untuknya, melapangkan dadanya untuk Islam. Wa man yurida an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan. Dan barang siapa yang Allah berkehendak untuk menyesatkannya, yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Allah menjadikan dadanya itu dayiqan, sempit, harajan, sulit, ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah ia naik ke langit. Ia naik di langit. Langit dekat sini, yang dimaksudkan dekat sini adalah udara. Jadi seolah-olah ia sedang membentangkan tentang tekanan udara. Jadi ayat yang ke-125 surah Al-An'am bercerita tentang tekanan udara, dan itu dalam prinsip fizik ya. Makin rendah tekanan udara, maka volume dia akan jadi makin kecil. Kalau saya salah, mohon betulkan ya. Jadi volume berkait dengan pressure. Volume kecil menyebabkan pressure pun kecil, ataupun sebaliknya. Jadi dekat sini, as-sama' dekat sini merujuk kepada udara, bukannya langit. Kita tengok dalam surah Al-Hajj. So ini salah satu ayat saintifik lah dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah Al-Hajj, "Man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menyangka Allah tidak akan sesekali membantunya di dunia dan di akhirat, falyamdud, maka hendaklah ia menghulurkan, bisababin ila sama', sebab yang membawa ke as-sama', ke atas. Dekat sini di bumbung rumahnya, diterjemahkan bumbung rumahnya. Summal yaqta, kemudian hendaklah dia menjerutkan lehernya, falyanzur, dan hendaklah dia lihat, hal yuzhibanna kaiduhu ma yaghis, adakah tipu daya itu dapat menghapuskan sebab-sebab yang menimbulkan kemarahannya. Jadi anda perhatikan dekat sini, as-sama' dekat sini maksudnya bumbung. Jadi kalau saya sebut nak naik ke bumbung ni, kita sebut naik ke langit, as-sama' pun boleh. Dengan maksud kita gunakan dalil ini, Al-Hajj. Jadi ini as-sama' bermaksud bumbung ya. Jadi sudah tentu as-sama' yang boleh jadi maknanya lebih luas daripada as-samawat tadi, sebab dia merangkumi segala apa yang ada di atas, maka digunakan al-qaul tadi. Al-qaul ya. Sebab ini skop yang lebih luas, maka datang dengan as-sama'. Berbanding ini as-sir, ini skop yang lebih kecil digandingkan dengan as-samawat. Ini kerana ini adalah jama' al-qillah. As-sama' bukan jama', ia mufrad. Tapi bila ia mufrad, dia boleh juga membawa maksud yang kedua tadi, iaitu segala apa yang ada di langit, di atas kita. Jadi ia bukan sekadar langit, ia juga adalah makhluk yang tinggal di langit, ataupun segala objek yang ada di atas ya. Okey. Perbincangan selanjutnya anda perhatikan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-133. Wasari'u, bersegeralah. Ayat yang hampir serupa dengannya adalah surah Al-Hadid, sabiqu, berlombalah. Ila maghfirah. Atas ni ila maghfirah juga, beza sari'u dengan sabiqu. Min rabbikum, daripada Tuhan kamu. Yang bawah ni min rabbikum sama juga. Wa jannatin sama lagi. Arduha sama lagi. Ka'ardis sama'i wal ard, seperti luasnya langit dan bumi. Yang atas ni arduha terus as-samawat. Yang ini tidak ada ka'ardi. Ya. Okay, kemudian uiddat lil muttaqin, ini uiddat bil ladzina amanu billahi wa rusulih. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Jadi anda sudah perhatikan ada perbezaan antara ayat yang ke-133 surah Ali Imran, kemudian ayat yang ke-21 surah Al-Hadid. Okay, apa perbezaan dia? Nah, pertama kita tengok yang jelas sangat dahulu ya. Allah sebutkan Ali Imran uiddat lil muttaqin. Yang bahagian atas ni Allah sediakan untuk orang yang bertakwa, lil muttaqin. Yang bawah ini Allah sebut uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih.
yang disediakan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Tuan-puan boleh bantu saya kalau kita bandingkan bilangan orang yang bertakwa dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Agaknya bilangan manakah yang lebih ramai? Yang bawah ke yang atas? Yang bertakwa kurang. Yang bertakwa lebih kecil skopnya. Yang bawah ni bilangannya skopnya lebih banyak, lebih ramai. Ya. Jadi itu kita sebutkan bilangan orang yang bertakwa lebih khusus berbanding orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Okey, jadi logik kita, syurga yang Allah sediakan untuk mereka, orang yang bertakwa sepatutnya lebih besar berbanding orang yang beriman. Tapi kita sebutkan dekat sini, yang dimaksudkan dekat bawah ni termasuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dalam ni juga. Orang bertakwa juga merupakan orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Maka syurga ataupun kelebihan yang Allah berikan kepada mereka tu sudah tentu kalau dihimpunkan untuk orang bertakwa dan orang beriman lebih banyak daripada yang atas ni. Jadi yang bawah ni sepatutnya lebih luas daripada yang atas. Ya? Sebab ini spesifik, ini tidak spesifik, ini lebih umum. Maka kita perhatikan dahulu iddat ini dah memberi gambaran pada sudut skop ni mana lebih besar. Yang kedua, anda perhatikan arduhas samawat. Ini as-samawat yang atas, yang bawah as-samai. Kenapa yang atas ni disebut as-samawat? Sebab kita sebut tadi, as-samawat, ia hanya membawa makna langit yang banyak. Jadi lebarnya adalah langit yang banyak. Tetapi yang bawah ini, arduha ka'ardis samai wal ard. Disebut seperti lebar langit dan bumi. Bila sebut seperti, disebut sifat sahaja. Ya, disebut nak katanya sifat ni terlalu luas ni. Luas, sangat luas langit dan bumi. Langit yang dimasukkan dekat sini bukan langit yang langit yang dimasukkan dengan sky, tapi segala apa yang ada di atas itu as-sama. Ini bukankah ini keluasannya lebih besar daripada yang bawah, yang atas. Jadi sebab itu didatangkan dengan ka'ardi, seperti lebarnya langit dan bumi, maksudnya seperti lebarnya apa yang ada di atas dan bumi. Jadi ini merujuk kepada benda yang lebih luas, benda yang lebih besar. Dzalika fadlullah, ini sebut ini kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Atas ni Allah tak sebutkan wallahu dzul fadlil azim. Allah ni memiliki kelebihan limpah kurnia yang maha agung. Jadi tidakkah yang bawah ini menunjukkan bentuk yang lebih agung daripada yang atas ni? Okey, kita bandingkan. Tinggal lagi kalimah sari'u dengan sabiqu. Apa beza sari'u, bercepat-cepat, ya, bersegera. Satu lagi sabiqu, berlomba-lomba. Tuan-puan, apa perbezaan berlomba-lomba? Satu lagi sari'u, cepat-cepat. Berlomba-lomba ni suruhannya adalah lebih besar, ya, sebab dia bukan sekadar bercepat-cepat. Sabiqu ni, berlomba-lomba ni dia bukan sekadar bercepat-cepat, tapi dia ada sifat nak menang. Tapi kalau bersegera, dia tak semestinya nak menang. Contoh dalam upacara perlombaan, lomba lari. Semua yang lomba lari itu sari'u, dia ada unsur sur'ah, kelajuan. Ya. Semuanya sabiqu juga berlomba. Ya. Tapi yang duduk kat belakang sekali. Yang duduk kat belakang. Kita tak panggil dia, kita panggil dia, maksudnya dia memang lakukan perbuatan sur'ah ni, sari'u. Dia bersegera. Tapi menang tak menang itu isu yang lain. Jadi tak semestinya menang. Ya. Tapi sabiqu dia berlomba untuk menang. Jadi ini gesaan yang lebih kuat dalam atas, pada ayat yang ayat atas tadi, surah Ali Imran ayat yang ke-133. Jadi oleh kerana surah Al-Hadid digunakan musabaqah, ada pertandingan lomba, maka digunakan sifat lomba ni lebih kuat daripada sari'u, sekadar berlari-lari, sekadar berlaju-laju, maka didatangkan dengan seperti lebarnya benda yang di atas dan bumi. Berbanding yang atas ni disebut arduhas samawati wal ard. Jadi skopnya lebih kecil lah. Uiddat lil muttaqin, Allah sediakan untuk orang bertakwa. Yang bawah ni lilladzina amanu billahi wa rasulih, ini skop yang lebih besar.
Mudah-mudahan membantu tuan-puan memahami lafaz ataupun kalam Allah dengan lebih mendalam, ataupun paling kurang kalaupun tidak dapat tangkap apa yang saya bentangkan ini, sekurang-kurangnya tuan-puan sedar bahawa Al-Quran Karim nilai bahasanya begitu indah. Nilai bahasanya begitu indah. Kalaupun tak faham, mudah-mudahan Allah beri kefahaman kepada tuan-puan. Tapi kalau andai kata tak dapat tangkap, sekurang-kurangnya tuan-puan dapat buat kesimpulan, kalam Al-Quran adalah kalam yang paling indah yang Allah pernah anugerahkan kepada makhluk. Ialah Al-Quran Karim. Pada aspek bahasa, bukan sekadar pada aspek bacaannya. Wallahu a'lam. Ada soalan, ada tambahan, ada luahan? Kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Okey, Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum.